Seramai 16 orang saksi telah dipanggil bagi memberi keterangan sepanjang minggu kedua inkuas menyiasat kematian penolong pengarah kastam Selangor Ahmad Sabani Mohamad minggu ini. Dua saksi utama pegawai SPRM iaitu penguasa Abdul Ghani Ali dan penolong penguasa Syekh Nizar Khairi Syekh Muhammad antara saksi penting yang turut memberi keterangan. Mahkamah Coroner dimaklumkan bahawa arwah adalah seorang suspek yang ditahan dalam operasi 3B pada 1 April 2011 dan telah dilepaskan dengan jamin pada 2 April. Kedatangan arwah ke pejabat SPRM Kuala Lumpur pada 6 April hari kejadian adalah berstatus pelawat kerana arwah tidak dijemput atau membuat temujanji dengan mana-mana pegawai. Seperti yang diterangkan oleh Cik Kamal, beliau arwah adalah bukan lagi orang yang ditangkap. Beliau telah pun dilepaskan. Dan pada pagi tersebut arwah datang di pejabat MACC dengan secara mengejut tanpa appointment. Jadi beliau datang sebagai seorang pelawat. Bila dia datang sebagai seorang pelawat, dia juga diberi segala tindakan-tindakan semuanya sebagai seorang pelawat. Jadi kawalan terhadap beliau tidaklah begitu ketat ataupun sebegitu ketat jika kita bandingkan kawalan terhadap orang yang ditangkap. Jadi ini mungkin membuatkan Cik Kamal merasakan ini adalah orang yang tidak berisiko tinggi langsung ataupun tidak ada risiko langsung sebab dia tidak ada sebab untuk membuat sesuatu yang buruk terhadap dirinya ataupun cuba melarikan diri. Jadi itulah sebabnya saya rasa Cik Kamal meninggalkan beliau selama 2-3 minit. Malangnya benda yang berlaku tu berlaku dalam masa yang begitu singkat. 6 saksi pegawai kastam yang juga merupakan rakan arwah Sabani turut memberi keterangan di Mahkamah Coroner minggu ini. Arwah digambarkan sebagai seorang yang tenang, penyabar, pendiam, tidak mudah melatah dan sering menjadi imam di dalam solat. Bagaimanapun, arwah ada memaklumkan kepada dua rakannya bahawa pengalaman tidur di lokap seolah berada di neraka dunia. Okey, keadaan lokap yang di mana mereka-mereka ini ditempatkan, lokap-lokap ini adalah lokap-lokap polis. Dan seperti yang kita tahu, dan bukan sebagai peguam untuk MACC, tapi sebagai satu Pusuruhjaya hak asasi manusia ASEAN, saya juga mengambil maklum bahawa lokap polis kita tidaklah selengkap yang kita hendakkan ianya dalam tahap yang selengkapnya, ya. Tetapi itu adalah keadaan yang ada sekarang, bukan di bawah kawalan MACC. Jadi kalau seseorang itu ditempatkan di lokap-lokap yang agak tak selesa, itu bukanlah angkara MACC. Itu adalah sesuatu yang agak perkara yang selalu berlaku kepada semua orang yang disyaki membuat salah. Seorang rakan arwah penguasa kastam Abdul Rahim Abdul Kadir mengejutkan mahkamah dengan kenyataannya dia dipukul sekali oleh pegawai SPRM. Dia yang turut mengemukakan laporan polis yang dibuatnya bagaimanapun dipersoalkan kredibilitinya sebagai seorang saksi oleh peguam wakil SPRM kerana tindakannya meminta pihak polis tidak menyiasat aduannya 2 hari kemudian. Beliau mengatakan pada satu ketika semasa beliau dibawa turun, semasa beliau sedang berjalan, seorang individu iaitu pegawai MACC telah pun menampak kepala beliau. Beliau juga menceritakan bila kita tanya soalan kepada dia, kenapa benda itu berlaku, dia kata mungkin sebab dia provoke pegawai SPRM tersebut kerana dia mengatakan kepada pegawai SPRM ataupun menuduh pegawai SPRM yang tak semayang. Jadi kalau kamu tak semayang, kenapa kamu nak tanya soalan berkenaan dengan sumpah cara Islam semuanya. Jadi mungkin ada satu provokasi. Sama ada benda menampak kepalanya itu berlaku atau tidak, saya ada kemuskilan sikit. Sebab kemudian harinya, iaitu 2 hari kemudiannya, beliau pergi balik ke police station dan beliau membuat laporan yang lain, mengatakan laporan beliau yang pertama itu tidaklah disiasat. Beliau nak tarik balik sebab beliau kononnya takut keselamatan diri beliau. Dan ini juga bercanggah dengan apa yang diterangkan dalam mahkamah. Dia katakan beliau tarik balik sebab ada pegawai atasan di Jabatan Kastam yang mengatakan
ada di antara mereka yang buat laporan polis sebab didorongi oleh parti opposition. Jadi dia kata dia tak mau orang syak wasangka kepada beliau, sebab tu dia nak tarik balik. Tapi dalam laporan polis yang kedua, dia tak sebut itu langsung. Dia katakan dia nak tarik balik atas keselamatan diri beliau. Jadi ini tak konsisten dan kredibiliti beliau ni agak ada problem untuk kita percayai. Juga ada saksi yang tak mau bekerjasama, berdegil dan tidak mahu tunjuk barang-barang bukti ataupun dokumen-dokumen yang tak semestinya membuktikan beliau salah, tapi mungkin membuktikan beliau tak salah. Tapi kalau saksi tersebut ataupun suspek tersebut tidak bekerjasama, ia akan menyusahkan penyiasatan. Jadi seperti yang kita lihat, ada orang yang dilepaskan selepas jam, ada orang yang dilepaskan selepas 4 jam, ada yang dilepaskan pada malam itu juga, ada yang dilepaskan pada awal-awal pagi pukul 3 pagi, ada seorang gadis, dan ada yang dilepaskan seperti arwah, lepaskan pada satu malam selepasnya, dan ada yang terpaksa tinggal dengan SPRM untuk siasatan hinggalah 3-4 hari seperti Encik Rahim. Ini berkemungkinan berlaku sebab kerjasama yang tak sama di antara mereka. DSP Syarul Osman Mansur, Pegawai Cawangan Forensik Bukit Aman, saksi kedua inkuest, menyatakan pendapatnya pada hari terakhir sesi inkuest minggu ini bahawa arwah Sabaini tidak bunuh diri atau dibunuh. Menurutnya, arwah cuba keluar dari bilik pantry di RS3 dan cuba melompat ke bumbung berhampiran yang dilihat dekat secara mata kasar, tetapi kemudian terjatuh di gelanggang badminton RS1. DSP Syarul's finding in our cross-examination today is very critical because this is the first time one of the experts have said in no uncertain terms. Now his finding is, the most important finding is this, that he found that from the detailed examination of the crime scene, namely in the pantry room where the deceased is said to have ejected himself from the window, there was no signs of any struggle, meaning there was no second party involved. He also found evidence, from the evidence that he has discovered, that the deceased must have very quietly, secara senyap dia kata, must have very quietly ejected himself with the hope that nobody would hear him trying to eject himself out of the window. Now, DSP Syarul also said this, very critical, and he said, there is no evidence of homicide. I mean, nobody murdered him, nobody accidentally murdered him, nothing. And there is also no suicide. I mean, he did not kill himself. But what DSP Syarul is saying is that the deceased attempted to get out of the window because he thought he could jump onto the badminton court roof. There's a side roof, it's a perimeter of roof surrounding the badminton court. And from the window, you got an optical illusion. It's almost like that roof is just next to the window. But in fact, it is 9 feet away. There's no human being who can jump 9 feet in that position. But it will be too late. If one has gone down there, it's a bit too late for you to do anything. And if you try, and that's what happened. Because his body was found between the corner, the left corner of the window, closer to the roof, but of course on the floor. So which means that he attempted to jump in that direction. That is the clearest proof that he wanted to jump onto that particular roof, but he failed and he sustained injury. And Syarul also feels that he must have landed primarily on his feet, and that's why you find that the major bones of his feet broken, completely broken and severed, as one of the indication that he has landed on his feet, and maybe immediately, almost so simultaneously, he must have fallen also on his face to have suffered the head injury, which resulted in massive hemorrhage, which in fact caused asphyxia
because it blocks his entire nose, his mouth, and he couldn't breathe. And both of these causes caused the death. Coroner Aizatul Akmal Maharani menetapkan 2 Ogos ini sebagai tarikh sesi inkuas bersambung.